Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Razikin Abdullah dan Sarufiza Haji Mahmud. Berita utama malam ini. Pekerja tempatan terus menjadi penyumbang utama dalam peningkatan jumlah penduduk dalam kumpulan umur bekerja. Penggunaan teknologi digital dan inovasi dalam penghasilan produk membantu mengembangluaskan perusahaan belia tempatan untuk membuka peluang pekerjaan. Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal mengadakan majlis penyampaian bayaran pakej haji kepada syarikat pengendali haji dan penyampaian agihan wang saku kepada 20 orang saudara baru mu'allaf yang terpilih dan memenuhi syarat untuk mendapatkan kurnia tambang haji daripada ke bawah Duli Yang Maha Mulia pada Sri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bagi menunaikan ibadat fardu haji bagi musim haji tahun 1447 Hijrah 2026 Masihi. Setiap seorang menerima tambang $4,500 Brunei mengikut kadar yang diberikan kepada pegawai-pegawai kerajaan. Majlis berlangsung petang tadi di Kementerian Hal Ehwal Ugama. Penyampaiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Awang Haji Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Awang Haji Uthman, Menteri Hal Ehwal Ugama selaku Yang di-Pertua Majlis Ugama Islam Brunei. Majlis Ugama Islam Brunei juga mengeluarkan agihan wang zakat asnaf mu'allaf kepada syarikat Darussalam Services Sendirian Berhad dan syarikat pelancongan dan pengembaraan Al-Hijrah Sendirian Berhad bagi mencukupkan bayaran pakej haji yang diikuti oleh 20 saudara baharu berkenaan. Agihan kewangan bagi perbelanjaan persendirian wang saku turut diberikan kepada setiap saudara baharu. Minggu terakhir bulan Syawal terus dimeriahkan dengan sambutan Hari Raya Aidilfitri. Kelab Wanita Antarabangsa Brunei IWC petang kemarin menganjurkan sambutan kongsi raya yang berlangsung di sebuah restoran di Rimba. Acara yang menghimpunkan para duta dan pesuruhjaya tinggi wanita itu merupakan sambutan gabungan Hari Raya Aidilfitri dan Tahun Baharu Cina. Juga diadakan penyampaian sumbangan kepada Dana Anak-Anak Yatim, Pengiran Muda Al-Muhtadi Billah dan Pusat Ihsan Al-Amirah Al-Hajah Mariam. Persatuan Penunggang Motosikal No Limit Riders NNLR juga tidak ketinggalan mengadakan majlis sambutan Hari Raya Aidilfitri. Majlis berlangsung semalam di Dewan Kemasyarakatan Kampung Tanjung Maya, Daerah Tutong. Hadir Awang Haji Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai Daerah Tutong. Majlis diselajurkan dengan majlis doa selamat bagi peserta NNLR Tri-Nation Ride 2026. Juga diadakan penyerahan kit ekspedisi kepada ketua ekspedisi dan para peserta. Ekspedisi pengembaraan antarabangsa selama 20 hari melibatkan 8 penunggang NNLR dengan jarak perjalanan melebihi 5,000 km melintasi negara Brunei Darussalam, Malaysia dan Thailand. Ekspedisi yang akan bermula Khamis ini memperkukuh lagi hubungan serantau dalam komuniti permotoran. Program eksplorasi MIP mencari kemahiran berfikir dan semangat berpasukan dalam kalangan pelajar. Ikuti bahan beritanya selepas ini bersama dengan bahan berita lainnya. Ke arah memperkukuh program akademik, rohani dan kemasyarakatan, Universiti Teknologi Brunei UTB dan Print Plus Sendirian Berhad menandatangani Memorandum Persefahaman MOU bagi reka bentuk percetakan dan perbekalan mushaf UTB A5 edisi wakaf. Majlis penandatanganan berlangsung petang tadi di UTB.
Menandatangani MOU Datin Paduka Profesor Dr. Dayang Hajah Zohrah binti Haji Sulaiman, Naib Chancellor UTB dan Awang Muhammad Rida bin Haji Malik, Pengurus Besar Print Plus Sendirian Berhad. Penandatanganan ini juga dijangka mengukuhkan kerjasama, membuka peluang inisiatif bersama masa hadapan dan menyumbang pembangunan komuniti mampan melalui perkongsian ilmu dan wakaf e-votes. Meningkatkan kemahiran tulisan Jawi dengan mengintegrasikan kandungan Melayu Islam Beraja MIB merupakan antara tujuan program eksplorasi MIB 3.0. Dikendalikan oleh Pejabat Sekretariat Majlis Tertinggi Melayu Islam Beraja Kementerian Pendidikan dengan kerjasama Pusat Ilmu Turas dan Pusat Pengajian Jawi dan Kitab Turath, Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan Kupu SB. Program diteruskan pagi tadi di Sekolah Menengah Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Program dilancarkan oleh Awang Haji Abdullah alias Dolah bin Haji Ahad, penolong pengarah urusan perkhidmatan korporat Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah dan pemangku Ketua Pegawai Eksekutif Sekolah Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Lebih 100 pelajar tahun 9 sekolah berkenaan menyertai program yang dibagikan kepada 5 kumpulan. Program juga diharap dapat mencabar kemahiran berfikir, membuat keputusan dan semangat berpasukan dalam kalangan pelajar. Dalam usaha memperkukuh kemampuan diagnostik makmal dan meningkatkan piawaian keselamatan darah di negara Brunei Darussalam, Jurudumpak Medical Center JPMC melancarkan ujian aplikasi asid nukleik NAAT. Majlis pelancaran berlangsung di Pusat Perubatan berkenaan. NAAT merupakan kaedah ujian canggih yang mengesan bahan genetik virus RNA DNA secara langsung dalam sampel darah penderma. Selain daripada saringan konvensional berasaskan antibodi dan antigen, NAAT juga boleh mengenal pasti jangkitan pada peringkat lebih awal sebelum badan menghasilkan antibodi atau antigen yang boleh dikesan. Di samping itu, ia juga meningkatkan kepekaan saringan, menyokong pengenalpastian virus seperti HIV dan hepatitis serta memastikan hasil yang lebih selamat bagi pesakit. Dengan pengenalan NAAT, ia mampu meningkatkan keupayaan diagnostik JPMC dengan membolehkan pengesanan lebih tepat serta melengkapkan kaedah saringan sedia ada dan selaras dengan amalan terbaik antarabangsa. Laporan awal kajian tenaga kerja KTK 2025 menunjukkan jumlah penduduk dalam kumpulan umur bekerja 18 tahun dan ke atas meningkat 0.8% daripada 346,000 orang pada tahun 2024 kepada 348,700 orang pada tahun 2025. Daripada jumlah tersebut, 66.5% menyertai tenaga kerja manakala 33.5% berada di luar tenaga kerja. Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik Kementerian Kewangan dan Ekonomi dalam laporannya mengungsikan penduduk bekerja pada tahun 2025 dicatatkan seramai 220,400 orang, menurun 0.9% berbanding 222,300 orang pada tahun 2024. Pekerja tempatan terus menjadi penyumbang utama dengan 70.9% daripada jumlah penduduk bekerja, manakala kadar pengangguran meningkat daripada 4.7% pada tahun 2024 kepada 5% pada tahun 2025. Penduduk di luar tenaga kerja meningkat kepada 116,700 orang berbanding 112,800 orang pada tahun 2024. Kumpulan ini termasuk individu berumur 60 tahun dan ke atas, termasuk penerima pencen umur tua yang turut menunjukkan tren peningkatan. Dari segi pecahan jantina, majoriti penduduk di luar tenaga kerja adalah perempuan. Laporan awal KTK 2025 boleh didapati di laman sesawang dpes.mofi.gov.bn.
Dalam suasana ekonomi yang semakin mencabar, para belia tempatan pada masa ini tampil berani mencipta peluang dengan menceburi bidang perniagaan. Usaha tersebut bukan sahaja membantu menjana pendapatan sendiri, malah membuka peluang pekerjaan kepada masyarakat setempat. Pendedahan awal dalam bidang keusahawanan menjadi pemangkin utama dalam melahirkan generasi usahawan yang berani dan berdaya saing. Keberanian untuk mencuba sesuatu yang baharu serta kesediaan menghadapi risiko juga menjadi antara faktor penting yang mendorong kejayaan dalam bidang ini. Sebenarnya kami ini andang dari damit sudah berkecimpung dalam bisnes ini. Mula-mulanya produk kami dikenali dengan nama nasi katok Babu Meriah, sama kami ada jual membuat kek dengan bermacam jenis kek. Itu anda daripada adik-beradik saya jual atas nama Kek by Farah. Ianya bermula dari saya dan abang saya lah, ada hasrat untuk membuka bisnes, jadi saluran gaji tambahan lah bagi kami. Andang minat kami berdua juga untuk dengan bidang kafe ini, dengan bidang kopi. Alhamdulillah lah juga dapat juga ada positif income. Penggunaan media sosial dan teknologi digital juga membantu dalam mengembangluaskan lagi perniagaan pada masa ini. Ia sekaligus mampu menjadi platform bagi memperluas rangkaian perniagaan. Kami telah banyak buat juga banyak perbincangan juga, banyak bekerjasama dengan sekolah-sekolah untuk memberikan peralatan yang kualiti tinggi. Masa ni belia mesti banyak mencubalah. Ya, macam mencuba, boleh ada rasa give up atau ada rasa macam untuk duduk-duduk atau mana yang boleh lagi sudah. Perkembangan ini memberi harapan bagi pertumbuhan ekonomi apabila golongan muda tampil sebagai peneraju masa depan dalam dunia keusahawanan. Berbekalkan semangat, kreativiti dan tekad yang tinggi, inisiatif para belia ini wajar menjadi contoh dan inspirasi kepada belia lain. 10 orang warga negara asing ditahan kerana melanggar Akta Imigresen Penggal 17 dan dibawa ke bahagian penguatkuasa undang-undang bagi siasatan lanjut. Penahanan dibuat susulan operasi kakas yang dijalankan oleh Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan yang menyasarkan rumah-rumah sewa di Mukim Kilanas. Antara kesalahan yang didapati tinggal lebih masa di negara ini setelah PAS Imigresen Mansuh gagal mengemukakan sebarang dokumen yang sah, bekerja menggunakan pas lawatan dan kembali masuk ke negara ini secara haram setelah diusir. Bekalan air di kawasan-kawasan tadahan loji rawatan air Mengkubau berkemungkinan terjejas disebabkan oleh masalah pada kontrol panel bagi beberapa pam air mentah di loji berkenaan. Jabatan Kerja Raya Kementerian Pembangunan kini giat melaksanakan kerja-kerja pembaikan kawasan-kawasan yang terjejas adalah seperti yang tertera. Buat sementara waktu, penduduk di kawasan terlibat boleh mendapatkan bekalan air melalui tangki-tangki biru yang disenaraikan. Sehubungan itu, orang ramai dinasihatkan menggunakan air secara berjimat dan berhemah. Bagi permohonan perkhidmatan tanker, hubungi talian Darussalam 123. Jabatan Kerja Raya juga menerima aduan gangguan bekalan air di beberapa kawasan daerah Belait, terutama Mukim Labi dan sekitarnya. Siasatan sedang dilaksanakan dan tindakan bersesuaian diambil bagi membantu sebahagian kawasan terjejas. Bekalan air melalui tangki-tangki biru juga disediakan di lokasi seperti yang tertera. Sementara itu, kerja-kerja penyelidikan paip air akan dilaksanakan esok di Simpang 420, Kampung Sungai Tilong. Kawasan terlibat seluruh Simpang 420 dan 432, Kampung Sungai Tilong dan kawasan sekitarnya. Kerja-kerja penyelidikan akan bermula pukul 9 pagi sehingga 12 tengah hari.
Kawasan yang terlibat berkemungkinan mengalami gangguan bekalan air atau tekanan air rendah. Bagi bekalan air tangki, hubungi talian Darussalam 123. Bola sepak Liga Super Malaysia, DP MMFC beraksi semalam di tempat lawan menentang Negeri Sembilan FC. Dalam perlawanan tersebut, Brunei DP MMFC seri 2-2 dengan Negeri Sembilan. Kedua gol dijaringkan melalui Christian Irobiso dan Hakimi Yazid Said. Brunei DP MMFC akan meneruskan saingannya pada 25 April ini dengan menerima kunjungan Kuching City FC. 60 minit. Sekarang lebih bahaya ketika ini. Jordan Mari hantaran awal di tengah. Situasi 1-1. Dan jaringan kedua melakukan percubaan di situ. Masuk ke dalam. Yuichi peluang lambungan tandukan. Beralih ke Liga Super Brunei, pendahulu Liga Kasuka FC terus kekalkan rekod tanpa kalah sambil Indra FC turut lakar kemenangan. Di Balapan dan Padang, Kompleks Sukan Negara Hassanal Bolkiah menyaksikan Indra FC menewaskan KBFC dengan jaringan 5-1. Dengan keputusan tersebut, Indra terus berada di tangga kedua Liga. Sementara itu, Kasuka terus kekal berada di puncak Liga setelah menewaskan Majlis Sukan Pasukan Polis di Raja Brunei 5-1. Lain-lain keputusan, Lun Bawang kecundang 3-6 kepada Kota Ranger FC sambil Rimba Star FC menang bergaya 9-2 ke atas Hawa FC. 28 kategori bagi pelbagai peringkat umur dipertandingkan semasa kejohanan karate Sekolah Sukan 2026. Dianjurkan dengan kerjasama Persatuan Karate Sotokai Brunei. Acara berlangsung di Sekolah Sukan Kampung Pulai. Antara kategori yang menjadi tumpuan, kategori berpasukan lelaki dan wanita serta kategori Best of the Best. Penganjuran kejohanan ini adalah sebagai satu platform untuk mengetengahkan kemahiran dan bakat para peserta sekaligus berkongsi pengetahuan antara satu sama lain.